So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So dalam video kali ni aku nak review satu monitor, iaitu monitor daripada AOC, iaitu AOC 24G2. Sebelum ni aku dah pernah review dia punya adik, iaitu AOC 24G2 E5. Perbezaan ketara dia yang aku boleh cakap adalah dia punya refresh rate, yang itu lebih murah, yang ni lebih mahal. So monitor ni adalah monitor yang boleh aku kata top pick untuk range harga dia lebih kurang 800 ke 1000 untuk dia punya resolution dengan dia punya refresh rate dengan dia punya size. So jadi aku beli monitor ni and then aku dah pakai selama beberapa hari. So okay guys, pertama sekali aku nak cakap pasal dia punya outlook ataupun dia punya design. Design dia ni memang sangat-sangat cantik. Dia memang nampak gaming, memang nampak cantik, memang nampak ganas. Monitor ni dia main dengan warna hitam dan warna merah. Kalau korang tengok dekat bahagian belakang monitor ni memang nampak ganas gila. Tapi mungkin korang tak nampak sebab selalunya bahagian belakang monitor ni kita akan menghadapkan ke dinding. Dekat stand monitor ni ada lubang supaya korang boleh lalukan kabel-kabel korang. So kalau korang ada banyak kabel, contoh ada kabel power, ada kabel HDMI semua tu, korang boleh lalukan dalam ni. So untuk korang punya kabel management tu jadi lagi cantik, lagi kemas. Untuk design dia atau dia punya outlook, aku boleh kata 90% sama dengan aku punya AOC 24G2 E5. Cuma beza dia adalah dekat dia punya stand. So kalau kat stand ni dia punya base ni warna kelabu. Tak silap aku, untuk aku punya yang lama tu AOC 24G2 E5, yang tu dia punya warna hitam. And then dia punya stand ni kalau korang nampak dia macam bengkok sikit kan. Aku punya yang AOC 24G tu rasanya straight je. And then untuk stand monitor ni dia lebih hebat sikit daripada aku punya AOC 24G2 E5, iaitu monitor dia lebih fleksibel. So macam ni kan, monitor ni yang aku punya yang lama ataupun mana-mana standard monitor stand dia akan hanya boleh buat tilt. Okay, aku tunjuk, aku ingatkan. Kita hanya boleh dongakkan dia ataupun kita boleh ke bawahkan dia macam ni. Nampak ke? Okey, kita hanya boleh buat macam ni. Tapi monitor ni dia hebat sikit. Dia boleh, okey, first kita boleh rotatekan dia. Okey, macam ni. Tapi dia tak sampai 180 degree lah. Dia boleh pusingkan sikit. So kalau kau nampak dia, kita boleh pusingkan dia. Okey, aku pusingkan macam ni. Okey, kau nampak. Okey, kita boleh pusingkan dia. So bagi aku memang sangat-sangat nice sebab tak payah nak kena angkat setiap kali nak pusingkan dia. And then kita boleh naikkan dia. So kalau kau nampak, ni macam ketinggian dia yang sekarang. Kita boleh tinggikan dia, boleh rendahkan dia. Okey. Tinggi, okay, ni paling rendah. Memang rendah gila. So kalau kita tengok dekat bahagian bawah ni, okey, memang sikit gila. Alright. So memang tinggi macam ni. So bagi aku benda ni memang sangat-sangat bagus. So kita boleh laraskan ketinggian dia untuk samakan dengan eye level supaya kita punya bahagian belakang ni tak rasa sakit kalau rendah sangat ke, tinggi sangat ke. And then last sekali benda ni macam agak rare sikit. Dia boleh tiltkan 90 degree. Okay, arah macam ni. Okay, so korang nampak dia boleh rotate 90 degree. So benda ni memang sangat-sangat bagus bagi aku. Korang boleh jadikan dia sebagai monitor yang vertical. Andai kata in future korang nak beli monitor baru, so ni akan jadi korang punya secondary monitor. Ini korang boleh jadikan tegak supaya setup korang jadi lagi cantik. Ataupun korang nak jadi streamer, so ini korang boleh buat untuk baca korang punya komen. Untuk build quality monitor ni secara keseluruhannya aku boleh kata okey. Dia memang mostly buat daripada plastik, tapi dia punya build quality dia memang solid lah. Cuma dia punya stand ni memang akan wobble sikit kalau aku goyangkan meja. So aku try goyangkan meja. So kalau korang nampak dia akan wobble sikit. Andai kata korang takut korang punya monitor ni terbalik, jatuh and akan rosak, korang boleh beli monitor arm. Monitor ni support untuk VESA mount. Korang just perlu klikkan benda ni and then cabut je. Tu button-button monitor ni dia ada letak dekat bahagian depan bawah screen monitor ni. Dekat depan setiap button tu dia ada letakkan icon untuk korang supaya korang tahu itu button apa. Cuma bagi aku kekurangan dia kalau time gelap memang tak nampak lah. Untuk port sports untuk monitor ni dia ada letak dekat bahagian belakang monitor menghadap ke bawah. Dia ada dua port HDMI 1.4. Ada satu port DisplayPort 1.2. Satu port VGA dengan satu port 3.5mm audio jack. Untuk pengetahuan korang, monitor ni tak ada bekalkan speaker. Monitor ni datang dengan panel jenis IPS dengan screen 24 inches 1080p. Refresh rate dia adalah setinggi 144Hz dengan dia punya peak brightness adalah 250 nits. Walaupun 250 nits tu macam agak rendah, tapi untuk kegunaan aku dalam bilik aku ni, walaupun aku buka lampu, aku setkan dia punya brightness tu tak lebih daripada 40% sebab dia punya brightness tu memang tinggi gila. So macam ni, aku setkan
Memang 40% je. Walaupun 40% pun tinggi gila. So aku try naikkan. Okay, ni memang terang je. So kalau kau nampak sekarang ni, dia macam agak terlebih terang sikit. So aku akan rendahkan balik. So kalau macam 40% tu bagi aku just nice je lah. Tak terang sangat, tak gelap sangat. Tapi kalau korang main dalam gelap, aku sarankan korang buka at least satu lampu lah. Lampu meja lah. Supaya korang punya mata tak sakit. Color gamut untuk monitor ni adalah 100% NTSC. Aku boleh kata color dia almost accurate lah. Monitor ni datang dengan banyak gila features. So untuk features dia, korang kena pergi dekat dia punya OSD. So kat sini, korang pilih button yang second daripada kanan untuk keluarkan dia punya menu ni. So kat sini ada luminance. So kita tekan. So sini kita boleh adjust dia punya contrast. Ada dia punya brightness. Ini adalah untuk dia punya eco mode. So kita try tekan. So ni dia ada setkan dia punya macam kecerahan dia lah. So ada macam-macam mode ni. Ada untuk game, ada movie, ada sports. So memang terang gila. Ada untuk reading. So dia buat macam monokrom hitam putih. So ni ada standard. Standard ni yang korang boleh adjust. Dia ada text, dia ada internet. So aku akan biarkan kepada standard. So aku boleh set aku punya sendiri. So ni ada color gamma. Korang boleh pilih dia punya warna tu macam mana. Seterusnya dia ada DCR. And then dia ada HDR effect. So HDR effect ni dia pun macam ada setkan beberapa preset. So korang boleh pilih. So sini ada HDR picture, ada HDR movie, HDR game, off. So dia ada 3 jenis. Korang boleh pilih ikut korang punya, korang prefer yang mana lah. Tapi macam aku biar je off sebab tak tahu lah, aku rasa macam tak ada beza sangat. So seterusnya kita boleh pilih dia punya color temperature. So first sekali kita akan out of the box, dia akan jadi normal. And then seterusnya kita boleh pilih jadi cool ni macam biru-biru sikit. Dia ada mengikut sRGB. Ada user ni, so korang boleh set up sendiri. Sebelah ni dia ada keluar option untuk korang pilih lebihkan mana dalam RGB tu. Lepas tu dia ada jenis untuk warm. So kalau aku prefer macam sRGB ataupun normal. So seterusnya ada DCB mode, ada DCB demo. So untuk back dia korang kena tekan button yang paling hujung kiri. And then seterusnya ada picture boost. So kat sini ada bright frame, kita on. Okay, dia akan open semua option ni. Aku rasa dia lebih kurang macam tadi lah. Kita nak set up sendiri. Kalau korang pandai nak godek-godek ni, korang boleh try. Tapi macam aku prefer biar je lah. Takut nanti jadi pelik. Seterusnya ada OSD setup. So kat sini ada game setting. So game setting ni adalah dia punya macam features untuk gaming lah. So sini ada game mode, kita boleh on kan jenis FPS. Macam colorway juga lah. So sini ada RTS, ada racing, ada gamer 1, gamer 2, gamer 3, off. So macam aku biar off je sebab aku bukan all the time gaming. Lepas tu sini ada shadow control. Ada game color. Ada low blue mode. So ni macam ada blue light filter lah. Ada beberapa mode yang lain. And then ada overdrive. Okay, overdrive ni adalah satu features untuk kurangkan response time. So untuk overdrive ni dia ada 3 mode. Dia ada mode weak, medium dengan strong. So secara mudahnya nak bagi korang faham, kalau korang main game yang dia punya FPS kurang 100 dan kurang dari ke bawah, korang just offkan dia punya overdrive mode tu ataupun guna yang weak. Kalau korang guna 100 dan sampai ke 120, korang boleh guna dia punya medium. Kalau korang guna 120 sampai ke 144Hz tu, dia punya 144 FPS dekat korang punya monitor ni, korang boleh guna dia punya overdrive strong. Kalau korang guna, contoh korang main game 60 FPS je, tapi korang guna overdrive yang jenis strong, korang akan mengalami masalah overshoot. Okay, seterusnya kita ada AMD FreeSync. So AMD FreeSync ni adalah FreeSync supaya dapat kurangkan dia punya tearing. Seterusnya ada frame counter. Frame counter ni dia akan bagi tahu lah kita punya refresh rate time tu berapa. So kat sini korang boleh pilih kedudukan dia, boleh letak sini, 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 sini. So aku try letak satu. So kita back. Okay, kat sini korang nampak ada warna merah. Korang nampak ke? Okay, aku try pindahkan. Alamak, aku punya wallpaper pun warna merah juga. So aku pilih ke left up. Okay, kita back. Okay, kat sini. So korang nampak kat sini ada dia punya frame counter, dia tulis kat situ 144Hz. So sekarang kita back. So kat sini ada extra, kita boleh input select. So kat sini kita boleh pilih nak pakai yang mana. Ada HDMI 1, 2, DP, auto. So auto ni kalau kau ada satu device yang on, dia akan pilih je terus. Tapi kalau ada beberapa device yang on dan korang cocok sini,
korang boleh pilih lah kat sini. Dan akhir sekali, part yang paling penting untuk sesebuah monitor adalah dia punya screen quality. Pada pendapat aku memang sangat puas hati dengan monitor ni. Dia punya color tu memang sangat-sangat cantik yang dia produce. Aku dah try monitor ni untuk macam-macam task. Aku dah try untuk editing, aku dah try untuk tengok movie, tengok konten-konten kat YouTube ke apa-apa kan. Aku boleh kata memang sangat-sangat cantik. Aku dah try compare dengan aku punya Samsung Note 10 Plus. Aku boleh kata dia punya color tu almost sama lah. Tapi ada beza-beza sikit, macam dekat langit. Kadang-kadang kan langit macam warna biru-biru, putih-putih sikit kan. Yang kat handphone lebih cantik sikit, lebih nampak lah perbezaan dia. Cuma dekat monitor ni dia nampak macam hampir-hampir sama lah. Tak berapa nampak sangat perbezaan dia. Aku berani kata screen quality dekat monitor ni one of the best dekat dia punya price range dengan monitor yang ada 144Hz. Sebab mostly dekat price range dia ni yang ada 144Hz, dia punya screen tu dah sacrifice daripada IPS tu. Mungkin dia akan bagi TN panel ataupun VA panel. Kat screen ni actually aku tak nampak any bleeding. Walaupun dekat tempat yang gelap, yang tak ada lampu langsung, hanya monitor saja yang bercahaya. Tapi bila ambil gambar memang ada nampak sikit lah. Dekat corner-corner sikit ada macam kelabu-kelabu sikit lah. Tapi kalau secara mata kasar aku tak nampak. Jadi aku rasa bukan problem. Dekat monitor ni aku tak ada alami masalah macam flickering ke, tearing ke dekat mata kasar aku. Walaupun aku tak buka V-Sync masa main game, aku tak ada nampak macam tearing. Tapi selepas aku tengok dalam slow motion, aku nampak lah dia sebenarnya ada tearing, tapi sikit, dia tak critical sangat. Dia macam ada lah sikit-sikit. Dia tak berapa smooth sangat. Tapi selepas aku buka dia punya AMD FreeSync, dia punya tearing tu terus hilang. So far dalam penggunaan aku boleh kata dia punya monitor ni memang cukup sifat lah untuk dia punya harga dia tu. Dia punya screen cantik, panel dia alright, memang mantap. Dia punya refresh rate pun tinggi, dia punya quality dalam masa main game tu pun okey. Aku boleh kata dia punya monitor ni memang terbaik lah. So kesimpulan bagi review ni, aku boleh kata kalau korang ada bajet dalam 800 macam tu, 800 sampai ke 900 nak cari monitor yang 24 inches, yang guna panel IPS, yang kurang masalah dekat dia punya panel, yang ada high refresh rate 144Hz, korang boleh try beli monitor ni. Harga dia lebih kurang 850 dan ke atas. Harga dia sekarang memang dah naik sikit lah daripada harga yang dulu, sebab sekarang ada macam shortage untuk panel. Kalau korang rasa macam korang nak try yang lain, korang boleh try tengok dekat Asus ada juga, Acer ada juga. Tapi macam ada, ikut pada korang, ada orang yang ada masalah bleeding yang teruk dekat monitor yang aku cakap tadi. So far kat monitor ni memang tak ada masalah. Actually monitor ni dia ada dua version lah. Satu yang 2019 rasa aku, yang ini. Satu lagi yang baru sikit 2020. Rasanya 2020 punya model dia ada macam 2020 punya yang baru punya dia macam downgrade sikit lah dengan yang ni. Dia punya panel tu macam dah tukar. Korang boleh tengok dekat video kat sini. Aku boleh kata aku untung lah sebab aku dapat beli yang 2019 punya dengan harga pun murah. So okay guys, kita pun sudah sampai ke penghujung video ni. So kalau korang suka dengan video aku, please consider to like, subscribe and share. See you in my future video. Bye bye.